cerita ni banyak menunjukkan kisah tentang actually cerita Nabi Yusuf. I digress lagi Ustaz. Actually cerita Nabi Yusuf ni ada banyak Banyak sangat lesson about jealousy, Betul. about sabar and syukur. Apa lagi? Ada banyak kisah lah. Ada banyak lesson dalam cerita Nabi Yusuf. Actually interesting enough, you do a parallel research kisah Nabi Yusuf dengan kisah Rasulullah, ada banyak persamaan. It's a masya-Allah, kalau macam let's say you do the side by side story, macam Nabi Yusuf digoda oleh wanita-wanita cantik. But he overcome that. Then Rasulullah digoda dengan kuasa dunia, dengan kuasa jadi segala-galanya, dia boleh dapat harta, semua boleh dapat, dengan syarat kau take turn lah. Besok engkau sembah kita punya berhala, nanti next day kita take turn tu sembah-sembah. Dah kenapa sampai macam tu sekali kan? Tu sampai turunnya surah Al-Kafirun kan. So itu digress Ustaz, okey tak apa. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Saya Si sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Tapi saya hari ni saya boleh cakap saya kurang sikit lah. Kalau nampak muka saya macam penat, macam letih sikit kan. Tadi pagi saya dibanguni oleh adik saya. Dibanguni. Pagi-pagi dia dah bangun. Saya dah pekik lah. Macam okey tak ni adik? Kenapa ni? Dah tidur sedap. Tiba-tiba dibangun ni. Lepas tu saya tanya dia kenapa? Dia kata dia termimpi benda pelik. Dia kata dia kena sengat dengan ular. Terkejut saya. Dia kata sengat dengan ular tiba-tiba pagi-pagi. Lepas tu saya teringat pasal mimpi ni. Ustaz Fatris ada tulis dalam buku dia, masya-Allah dalam saat cakrawala bersujud ni. Okey, dalam muka surat 34 ni dia ada sebutkan satu hadis ni. Saya bacakanlah hadis dia. Iza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innaha minallahi falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitani falyasta'iz min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha lan tadurruhu. Jadi apa benda yang hadis ni telah membahaskan dalam hadis ni kan? Dalam hadis ni bermaksud jika seseorang daripada kamu mendapat mimpi yang disukai atau mimpi yang baik, maka sesungguhnya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Hendaklah dia memuji Allah di atas mimpinya dan berceritalah mengenainya. Masya-Allah. Tapi jika dia bermimpi sesuatu yang tidak baik pula, maka sesungguhnya itu adalah daripada syaitan. Hendaklah dia memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi mungkinlah adik saya lupa nak cuci kaki sebelum tidur ke, mungkin lupa nak solat sebelum tidur ke. Mungkin disebabkan itulah dia termimpilah mimpi yang buruk itu. Jadi hadis ni mengisyaratkan dia memberi isyarat bahawa mimpi yang baik itu boleh diceritakan kepada orang lain. Tapi persoalannya boleh diceritakan pada orang yang bagaimana? Kita nak ceritakan mimpi kan, mimpi kita yang baik kan. Kita nak ceritakan kepada siapa? Jadi kepada siapa yang kita nak ceritakan, atau hanya kepada orang yang tertentu. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah beli buku ini dan membaca terusnya. Kita nak tahu apa yang continuation dalam buku ni. Baru nak dengar lagi Ustaz. Okey, bagus juga Okey, kalau korang nak tahu, korang kena belilah buku Saat Cakrawala Bersujud ini. Beli sambil membantu kita dalam projek upgrading Masjid Darul Makmur lah. InsyaAllah. You pernah mimpi-mimpi macam ni tak? Sebenarnya takut ni nak berbual pasal mimpi-mimpi ni semua ni. Pasal selalu orang cakap mimpi ni kadang-kadang boleh terjadi, kadang-kadang tak nak percayalah benda-benda yang buruk-buruk ni tak nak percaya. Tapi kalau mimpi yang benda bagus-bagus percaya. Macam mimpi jadi orang kaya ke, masya-Allah, durian runtuh ke, tiba-tiba menang kereta ke, bolehlah. Tu boleh percaya. Gitu. Okey. Cakap pasal mimpi ni kan, saya teringat sebuah kisah lah. Kisah pada satu anbiya yang sangat-sangat masyhur, Nabi Yusuf AS. Pernah dengar tak cerita dia? Nabi Yusuf ni kan, dia dikenali kerana ketampanan beliau. Pasal kita sebut Nabi Yusuf je, kita teringat Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling tampan, orang yang paling tampan. Banyak kisah yang kita boleh dengar lah bila kita sebutkan Nabi Yusuf ni. Jadi hari ni insyaAllah saya nak ceritakan satu kisah
kita dah selalu dengar kisah yang cerita daripada makcik-makcik kan, cerita daripada kawan-kawan. Hari ni kita nak cerita pada kisah para nabi lah pula. Boleh. Jadi kita sebutkan mimpi ni. Kan ada satu kisah bila Nabi Yusuf dipenjara dan pada satu ketika tu raja tu dia mimpi. Dan dalam mimpi tersebut, tak tahu tak mimpi dia apa. Jadi dia mimpi ada 7 ekor lembu yang kurus, dia memakan 7 ekor lembu yang sihat-sihat yang gemuk-gemuk. Lembu kurus tu memakan lembu yang gemuk. Yang gemuk-gemuk tu. So macam ngeri lah. Macam tak boleh imagine kan. Lembu kan dia herbivore, dia makan grass. Tapi macam mana tu dia makan lembu? Yang boleh yang lain. So macam mimpi yang ngeri lah kan. Betul-betul. Dan juga dia mimpi tanam-tanaman menjadi kering. Tanam-tanaman yang hijau menjadi kering. Jadi bila dia bangun tu, dia macam rasa macam terpanjat lah. Dia macam shock, macam terkejut, macam takut. Jadi dia panggil semua para penafsir yang dia tahu dalam negeri tersebut, negeri Mesir lah, negeri tersebut. Jadi dia panggil priest, dia panggil father lah, panggil apa, macam-macam bomo-bomo semua dia panggil. Dia ceritakan mimpi dia. Dan respon daripada pop ataupun orang-orang yang dia panggil ni, orang bomo semua, dia cakap raja ni merepek lah. Dia cakap mimpi mungkin pasal dia dah tua ataupun pasal dia tak pakai selimut masa dia tidur. Sebab tu dia mimpi dia pelik ni. Dia justification dia. Okay. So mungkin dia kata mengaruh lah, tak masuk akal lah mimpi ni. So jadi salah satu penolong raja ni kan, dia tahu Nabi Yusuf ni berkemahiran ataupun dia ada mukjizat, dia boleh menafsirkan mimpi. Jadi bila dia datang kepada Nabi Yusuf dan dia menceritakan tentang mimpi raja tersebut, Nabi Yusuf cakap bahawa mimpi ini adalah sebuah amaran lah, ataupun dia ada makna sebalik mimpi, bukan mimpi kosong-kosong, tapi dia ada makna di sebalik mimpi tersebut. Jadi apakah makna di sebalik mimpi tersebut? Mimpi tersebut bahawasanya Nabi Yusuf cakap dia kata bersedialah 7 tahun kemudian akan ada 7 tahun berterusan di mana kira musim kering. Apa panggil dia dalam bahasa Melayu? Kemarau lah. Kemarau, yes, musim kemarau selama 7 tahun. Maknanya kalau diorang tak sedia selama 7 tahun tu, yang akan datang ni, akan kering ni, kemarau ni kan, maka penduduk tak akan ada cukup makan. So dalam satu dunia lah kira tak akan ada cukup makan. Jadi maknanya diorang ada 7 tahun untuk sediakan diri mereka untuk bercucuk tanam dan untuk prepare untuk 7 tahun yang akan ada kemarau. Lah. Yes, to get ready the supply lah kira. So bila raja dah dengar daripada Nabi Yusuf tentang solusi yang diberikan kepada Nabi Yusuf, maka raja pun panggillah Nabi Yusuf dan dia freekan daripada di penjara. Okay, dan pada waktu tu raja pun suruh orang-orang dia untuk bercucuk tanam selama 7 tahun lah, untuk simpan stok untuk 7 tahun kemarau yang akan datang. Jadi Nabi Yusuf mula-mula dia dilantik sebagai storekeeper saja. Tetapi kerana kecerdasan beliau dikenali sebagai orang yang beramanah kan, kerana walaupun beliau hanya start daripada storekeeper, tapi kerana kecerdasan beliau, amanah beliau, okey, sampai satu ketika bila raja perlu mencari orang untuk menjadi menteri kewangan pada suatu ketika lah. Jadi Nabi Yusuf sendiri datang kepada raja dan beliau cakap, dia ada cakap dalam ayat surah Yusuf ayat 55 dia kata Nabi Yusuf datang kepada raja tu, dia kata qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. So dia yang minta kepada raja tu, dia kata kat raja tu, jadikanlah aku treasurer negeri ini, kerana aku seorang yang berpengetahuan, berilmu, dan aku mampu untuk menjalankan tugas sebagai menteri kewangan. So ada tak kita macam tengok kalau kita pergi organisasi lah usually, ada ke orang nak berani nak ke depan yang cakap aku layak nak jadi ni, nak jadi head lah, for example, tak cakap nak jadi head, aku mampu, pasal aku ada leadership skill. Kita tak nampak tu zaman sekarang ni. Kalau selalunya orang cakap orang macam humble lah, rendah diri, tak apalah kita kasih orang lain jadilah. Tapi dari cerita ni maknanya boleh. Kalau you confident kan, you confident habis you world kan, you boleh kalau you nak, tapi make sure you really qualified lah kan. Because kenapa Nabi Yusuf dia tak cakap dia nak jadi menteri kosong-kosong, pasal dia nampak corruption yang ada pada negeri tersebut pada waktu tu. So dia nampak kalau orang lain yang dipilih untuk menjadi menteri kewangan pada waktu tu, maka
orang ini dia akan dia akan use the power for himself atau for herself. Dia tak akan menggunakan untuk rakyat dia. Kerana Nabi Yusuf tahu kalau Nabi Yusuf jadi menteri pada waktu tu, dia akan menggunakan kuasa dia dengan baiklah. So bila kita dengar kisah-kisah seperti ini kita boleh buat sebagai pedoman ataupun pelajaran lah. Bila kita nampak ataupun kita relate dengan today's context di waktu di pekerjaan kita sendiri, di organisasi di mana pun lah kita nak tengok, kita nampak di sebuah organisasi ni ada pemimpin ataupun kita tengok manajemen dia macam tak berapa baik. Dengan jawatan yang diberikan tidak melaksanakan dengan baik. Jadi apa yang harus kita buat? Bila kita nampak ada kelemahan, bila kita dah beri mereka kepercayaan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, tapi mereka tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Apa yang kita harus lakukan? This one is what do you think? Close to my heart sih, dia punya topik. Also close to my heart. Yeah, come on, close to our hearts. I am a staff. Okay. Yeah, and there are many challenges as a staff. Betul. Yeah, and sometimes without a doubt, kadang-kadang geram dengan management. Aku dah buat kerja, working so hard. Yes. And yet maybe sometimes our effort not being appreciated. Betul. I mean, this is generally. Yelah. Generally. You dah feel macam tu, maybe ramai orang lagi yang feel macam tu juga kan? But then again, considering maybe as a staff, I think there should be a reason why it was not appreciated or recognized or whatsoever. I think we should work harder, more harder than that lah. Masya-Allah. Yeah. And then we try to discuss lah. We try to discuss with our management ke apa. Pasal kita ada cara kerja masing-masing kan in every organisation kan. Betul. So itu sajalah. Masya-Allah. So that's kita punya guest punya input bila dia nampak ada macam dia tak feel appreciated. So dia berani untuk discuss dengan dia punya management. Berani, mesti nak berani. Mesti nak kena cakap. Itu adalah satu trait yang kita inginkan lah dalam staff Betul. untuk berani discuss dengan management walaupun diorang nampak macam management, diorang managing kita. Tapi kita perlu beranikan diri untuk ke depan dengan mereka kalau kita rasa macam sesuatu tu tak jalan dengan baik. Jadi komunikasi pun adalah salah satu trait yang paling penting dalam sebuah organisasi. Kalau kita tak boleh communicate dengan orang atasan, jadi macam mana kita nak communicate dengan orang lain juga? Betul. Kan betul tak? Betul. So actually kalau ada internal punya kata orang serabut kalau internal dia serabut macam gitu, actually kita punya klien atau kita punya stakeholders luar akan merasainya juga. Betul. It should. Kalau macam kat dalam dia cantik, the service it will shine, orang luar pun akan rasa yang this is a happy place. True. This one bukan akak cakap. Ini pun is daripada a lot of findings, articles, a lot of research done lah. Basically it starts from within Kak. It starts, I think as a person pun must start from within. Yes, in a correct. community pun it must start from a family. Yes. It must start from the dalam. Yes. Yang ni akak nak share sikit pasal, I think since you cakap pasal governance kan. Apa yang boleh kita pelajari daripada cerita Nabi Yusuf ni kan. Actually I ada macam ada beberapa kata orang tu lessons yang kita boleh belajar daripada buku cerita Nabi Yusuf Sama ni. buku Wah, masya-Allah. Yes. Tahu tak berapa yang ini bila kita wakaf beli buku ni untuk dari Masjid Darul Makmur untuk upgrading. Berapa harga tahu? Berapa harga tu? $50. Masya-Allah. Yes. Tapi nanti that's not the end. Sebelum I masuk kat dalam I punya content actually kan kalau you beli 10, you pakat-pakat dengan saudara mara you kan. What will happen is that Ustaz Patris akan sign sendiri tau. Dia akan autograph kat dalam sini. Kemudian dia akan hantar to your house personally. Oh, so personally Engkau ada. Ada. Best dapat jumpa Kau ada. That's why. So Masya-Allah. So I mean kita jangan
Jangan waste resources lah. Macam if let's say you ada ramai saudara mara yang memang suka baca buku, memang suka baca cerita sirah-sirah Nabi kan. Why not you get for them yang buku cerita pasal Nabi Yusuf ni kan. And then at the same time pun you beramal untuk projek pembangunan masjid. At the same time you dapat jumpa dengan ulama, Ustaz Patris. And then Ustaz Patris akan sign lagi. So masya-Allah Dia kan. sendiri yang akan datang and deliver. Yes. I bukan gurau tau. You cakap I gurau kan. Saya takut minggu lepas dia cakap Kakak bidik cakap betul lah. Ya Allah, betul. Ustaz akan datang. Ustaz akan datang sendiri Ya, betul-betul. Alhamdulillah, masya-Allah. Wow. Siap ambil gambar lagi dengan Ustaz. Boleh. Wow. Masya-Allah. Lagi satu, I teringat lagi satu. Ini tips untuk kehidupan dah. Yang ini I terdengar daripada Syekh Umar Sulaiman lah. I think tak tahu dia speaker daripada luar negeri lah kan. Which dia cakap kalau kita sedang berasa sedih atau kita sedang grieving, salah satu surah yang boleh meringankan jiwa kita is surah Yusuf. Dan ini pun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah dah mengamalkan dia, I tak tahu ini dah pangkat sunnah ke tak lah kan. So apa lagi kita kan. So ini tips lah. Teringat Ustaz. Okay. So I nak cakap pasal nak mengupas apa yang Ustaz cakap tadi. Kalau macam let's say you all dah beli buku ni kan. You boleh buka muka surat 231 paragraph 2. Yang ini is about tadilah. Is reiterating apa yang you cakap tadi Ustaz. So berpandukan, I baca sikit lah dia punya paragraf. Berpandukan ilmu yang dikurniakan kepadanya, Nabi Yusuf selaku bendahara raja mengendalikan hasil pendapatan negeri dengan tegas dan bijak. Diatur supaya yang hanya diperlukan oleh rakyat untuk kelangsungan hidup mereka sahaja yang diizinkan untuk dituai. So you can read the rest. Atau kalau ada kawan dah beli buku ni boleh pinjam sekejap lah kan kalau dia dah boleh baca. So this is talking about good governance. What we are learning about is about Nabi Yusuf is showing, cerita ni banyak menunjukkan kisah tentang actually cerita Nabi Yusuf. I digress lagi Ustaz. Actually cerita Nabi Yusuf ni ada banyak dia punya lesson about jealousy, about sabar and syukur. Apa lagi? Ada banyak kisah lah. Ada banyak lesson dalam cerita Nabi Yusuf. Actually interesting enough, you do a parallel research kisah Nabi Yusuf dengan kisah Rasulullah, ada banyak persamaan. It's a masya-Allah, kalau macam let's say you do the side by side story. Macam Nabi Yusuf digoda oleh wanita-wanita cantik. But he overcome that. Then Rasulullah digoda dengan kuasa dunia, dengan kuasa jadi segala-galanya, dia boleh dapat harta, semua boleh dapat dengan syarat kau take turn lah. Besok engkau sembah kita punya berhala, nanti kita take turn tu sembah-sembah. Dah kenapa? Sampai macam tu sekali kan. Tu sampai turunnya surah Al-Kafirun kan. So itu digress Ustaz, okey tak apa. So nak cakap pasal Nabi Yusuf is first, dia ada ability. So dia tidak ragu-ragu untuk to step up. Then he is showing that he is able to adopt a future-based strategic planning for Egypt that time. Betul. Not only that, he shows that he is a disaster risk management expert. Then which shows that he has deep knowledge about that no one can prevent a natural disaster. No one can prevent. But when we have a leader kat dalam organisasi atau kat dalam negeri kita, with foresight, with strategic planning abilities and a good governance, you can put in place a pre-disaster punya management, and you can mitigate during when it happen kan. You have the things to mitigate. For example macam Singapore kan, macam kemarin kan ayam tak ada. Ayam serius tau, ayam tak ada tau. Keluarga saya tak ada suka makan ayam goreng. Kan? But because of foresight, kita ada 29 tempat yang kita import. These are all strategic planning lah. Then what kisah Nabi Yusuf teaches us that it is not about your resources. It is about how you manage your resources. Then kisah ini menunjukkan macam mana how important it is for us
to plan well. If we are incapable of planning well, get someone who is good at planning. Yes. And serahkan kerja ni kepada dia. Yes. Okay. Then ini yang cerita pasal the save the crops for 7 years to be used for the next 7 years kan. Yeah. So pokoknya cari orang yang berkelayakan lah kan. Betul. Kita tak boleh make use of this any Lain other tu, thing ni. Finance closing suruh dia buat, makom poster suruh dia buat. Kalau you nak suruh dia buat boleh. Tapi